Saya adalah anak nelayan. Mungkin besok saya akan jadi nelayan. Okey, selamat datang ke home studio saya ni, Tong Ais Home Studio. Tong Ais ni maksud dia tempat petik simpan ikan. Tong Ais tu dalam bahasa Bajau Laut. Okey. So dia terletak di perumahan Taman Fuliwa. Ini lot dia, lot nombor 1, house 25 lah. Okey, tempat ni dekat dengan sekolah. Itu sekolah menengah kat sana. Di sekolah rendah yang tengah buat announcement tu sekolah rendah. So rumah ni dalam 6 km ke UiTM Cawangan Sabah dan dalam 7 km ke Universiti Malaysia Sabah lah tempat saya kerja tu. Jom masuk tengok apa yang ada dalam ni. Okey, yang ini bunga kakak kau punya ni. Tapi rak saya buat. Masa PKP lah ni, cerita masa PKP. Okey. Bunga pun dah terjaga, dah siap bawa balik kan. Kemudian ini sebenarnya saya punya bukan studio, ini store dibuat sebelum PKP. Masa PKP itulah dia terstop. Bila dah berkarat malah dah nak buat. So kalau lihat lantai ni, ini saya punya padang lah, padang mainan. Merenjis painting semua kat sini. Saya akan merenjis kat situ lah sebab dia perlu tidak boleh direct cahaya matahari kan. Okey, ini tempat saya kerja lah. Tapi sekarang dah musim, saya pindah kat sana lah. Inilah bunga-bunga masa PKP ni. Rak saya buat. Bunga kakak kau yang buat. Okey. So, saya punya karya-karya biasa saya akan buat saiz dia sama, supaya senang storage. Dan setiap painting tu dia ada rak macam ni lah. Rak bergerak ni, troli dia. Cuma yang besar tak boleh, terlalu berat. Okey, sebahagian painting ni daripada pameran saya sebelum ni lah. Pameran The Saltiness of the Oceans. So, yang Sirini ni kan akan dipamer lah insya-Allah tahun depan kat Semenanjung dalam bulan Mac. Ini siri baru, Atlantis di Pulau Sip. Okey, kita boleh tengok apa yang ada kat dalam. Okey, ini siri-siri dia lah. Siri. Betul. Sebelum pameran ya, pertama sekali orang dapat tengok ni. Orang lain belum dapat sampai ke sini lagi ni. Okey. So, siri-siri ni dia ini salah satu. Okey, salah satu siri dia. Inilah dia punya siri ni. Boleh nampak macam boleh tengok macam tu. Saya memang suka buat saiz besar-besar. Kalau kat Sabah ni, saiz painting besar-besar memang Zaimi lah. Memang Zaimi. Okey. Bup. Tapi dekat Sabah ni susah dapat canvas. Saiz besar ni. Canvas semua ambil daripada KL. Kawan-kawan tolong bawa lah, tolong beli ke. Okay, ini siri ni lah. Okey. Sampai kita buka satu-satu yang ada lah siri ni. Alright. Okey, yang ini. Ini lain sikit lah. Ini nampak deep dia lah. Dia saya cuba gambarkan suasana yang ada di Pulau Serk ni lah. Sebab masa saya kecil-kecil, pulau ni memang cantik dengan koral, dengan ikan dia. Jadi sejak kebelakangan ni, beberapa tahun yang sebelum ni lah, dalam 20 tahun yang lalu, satu aktiviti membom ikan, meracun ikan. Jadi koral banyak mati tau. Tapi sekarang dah okey lah sikit balik. So inilah spesies ikan yang ada kat situ. Kurang macam inilah. Okey. Ada lagi banyak ni. Tak boleh tengok bagi semua. Tunggu pameran dia. Pameran di mana? InsyaAllah di Aswara. Tulisan di Aswara insyaAllah dalam bulan Mac. InsyaAllah lah. 2023. Di 2023. So painting nanti semua yang saiz kecil kita akan bawa. Yang besar kita akan roll dan kita tarik balik kat situ lah. Yang besar ni lah. Yang siri ni yang besar. Dia terbesar. Dan ini akan ada 2 lagi saiz ni. Cuma settlekan dulu ni sebab ruang agak terhad. So kena settle dulu ni lah. Okey. Dan ni samalah. Ini painting-painting semua ni. Saya memang setahun tu minimum 200 keping lah. Minimum 200 keping setiap tahun. Setahun 200 keping? Ya, 200 keping. Dan saya every night akan buat painting. Dan ini yang kita buat demo yang hari tu ya. Asyuk datang tu dia punya background, so saya dah masukkan ikan. Dan saya punya style buat painting, bila dah dapat macam ni, saya akan stop.
saya akan cari satu masa yang lain untuk buat finishing dia. Masa tu dah okey sebab takut lupa. Okey, inilah latar belakang dia. So nanti kita bagi tengok macam mana nak buat latar belakang ni. Okey, dia okey. Dan di sini tempat saya kerja buat painting. Doktor bekerja lah. Ini tempat saya bekerja. Di sini saya membuat latar belakang. Dan kawan-kawan selalu tanya kenapa saya begitu cepat. Sebenarnya saya setting 2-3 painting dalam masa satu sama. Dalam satu masa tu. So contoh kalau saya penat kat sini, saya akan escape kat sini. Ataupun saya escape kat sini ada satu lagi easel kan. Maka saya akan escape lah. Jadi dalam masa yang sama dia siap banyak. Dan setiap malam saya peruntukkan antara 2 hingga 3 jam. Lepas tu baru rehat. Tiap-tiap malam. Kecuali saya outstation lah. Outstation saya tak dapat buat apa lah. So area ni kita tengok lantai kan. Memang tempat merenjis. Bukan tak nak di tiles ya. Memang kotor juga kan biar gitu. Kotor dengan pigment colour. Pigment colour. So pigment colour macam ni lah. Pigment colour ni dia memang dibuat sendiri lah. Dia punya ramuan dia memang buat sendiri. Memang bahan-bahan ni memang study dalam 20 hingga selama 20 tahun lah baru dapat yang betul-betul yang kita lihat sekarang latar belakang. So macam sama juga dengan saya punya rak berus dengan warna memang ada tayar lah, tinggal tarik dia. Macam tu kan. Ini warna tinggal tarik je ni, dia bergerak dah. Agak mudah kan. Slowly. Framing semua doktor buat sendiri? Buat sendiri. Tengok kayu-kayu tu kan. Ini kalau dekat Sabah memang kayu cantik-cantik. Ini julutung putih memang ringan, murah. Yang ini dalam 60 sen sekaki. So saya akan buat sendirilah. Dia memang murah. Sangat murah. Ada ruang lagi luas saya doktor Ini insya-Allah lah ni. Tapi pokok mangga ni dah berbuah. Inilah umur rumah ni, pokok mangga ni. 13 tahun saya tinggal sini ya, 13 tahun. Mangga dia besar-besar ni. Besar ni. Dah mula berbuah dah ni. Dan mangga ni dia berbuah 3 tahun sekali ya. Dia sepanjang tahun ni, hampir sepanjang tahun. dalam setahun 3 Sebab dia kahwin. Ada 3 jenis buah di atas. Jadi dalam studio ada pokok-pokok kaktus, ada pokok mangga, Ada lidah buaya. kan? Lidah buaya, ada tumbuh-tumbuhan. Ini semalam. Tempat. Ini semalam tengah buat dia punya first layer dia, semalam. Dia. Dalam box ni ini semua peralatan lah, peralatan bertukang lah dalam box lah. Store lah. Store lah. Dulu ada store kat situ ya, roboh kan. Jadi ni rumah jenis corner house. Ini corner house. Corner lot. Sebahagian daripada luar ni dijadikan studio Studio. Biasanya doktor bekerja waktu bila? Saya biasa kalau buat painting memang malam. Terutama buat background. Sebab background ni biasa dia kena buat malam. Sebab kalau siang dia tak boleh dipaksa kering. Dia kena kering secara semula jadi dengan suhu yang lembap. Sebab kalau dia suhu terlalu panas, dia tak kering sebelah dalam, hanya permukaan saja. Nanti kita buat sekejap lagi macam mana nak buatlah. Saya berasal daripada membesar di Pulau Serk, Kampung Lagatun Pulau Serk, Pita Sabah. Saya membesar dan bersekolah rendah di situ. So setiap hari tu saya akan mendayung daripada pulau ke Tanah Besar sehingga darjah 6. Okey. Selepas darjah 6 saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah di Bandar Kudat, bandar yang berhampiran lah yang dulu ada sekolah. Dulu sekolah menengah tak banyak kat Sabah. So hanya di Kudat. Bila sampai ke Kudat nak masuk tingkatan 1, sekolah Melayu penuh. And then mungkin masa tu masih ada persepsi yang orang pulau ni tidak ada kewarganegaraan, tapi kami semua lengkap lah kan. Jadi tak dapat penuh. Tapi arwah ayah saya, dia baik dengan seorang pengetua sekolah Cina, sekolah menengah jenis kebangsaan Lokyuk Kudat. Jadi pengetua tu pun masuklah kat situ. Saya pun bersekolah di sekolah Cina tu. Masa tu sekolah seluar pendek, yang macam askar Bukit Kepong tu, macam tu. Tapi kita kan orang pulau, saya bersekolah tapi pagi sekolah menengah rendah ni dia mengajar petang, sekolah petang. Pagi saya kerja kat pasar ikan lah, ada jiwa macam ikan kan. Lepas tu saya lepas SPM,
saya balik ke pulau. Lepas tu ada mohon maktab perguruan. Alhamdulillah dapat. Saya pun melanjutkan pelajaran ke maktab perguruan. Lepas tu saya posting pertama saya sebagai guru di Kota Meruduk, dekat dengan saya punya pulau lah, dalam sejam perjalanan. Selepas tu saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Sabah, dan saya ingat lagi yang interview saya masa tu Profesor Madia Hasno Jamal Saidon, masa tu dekat Unimas. Selepas Unimas, saya dihantar balik ke Sabah untuk berkhidmat atas inisiatif masa tu Ketua Pengarah Pelajaran Sabah, Datuk Hasbullah. Dia mohon saya mengajar dekat KK, Kota Kinabalu, untuk membantu arwah Datuk Yaman sama-sama mengembangkan seni lah di Balasan ke Sabah. Selepas itu saya mengajar di SM Shantau, sekolah Cina lagi sekali, sekolah Cina. Dan semasa tu saya ambil masters dan masuk ke UMS pada tahun 2006. Dalam masa 2014 saya habiskan doktor falsafah saya. Doktor falsafah saya pun berkaitan dengan bajau laut, itu rumah tradisi bajau laut. Dan sehingga sekarang saya masih lagi berada di Universiti Malaysia Sabah lah. Itulah perjalanan hidup saya sepanjang dalam karier ni lah. Saya pernah juga pada 2013 sehingga 2017 sebagai ahli lembaga Balai Seni Negara lah dekat KL tu. Lebih kurang 4 tahun, 5 tahun gitulah. Pelapis. Sekarang mengajar di mana? Saya mengajar di Universiti Malaysia Sabah di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Dulu dia ni fakulti, dia bergabung. So sekarang kita berdiri sendiri, kita berdiri atas Akademi Seni lah, seni sebagai pensyarakanan dalam program teknologi seni visual. Teknologi seni visual ni macam seni halus lah. Macam dekat UiTM semua, dekat Unimas, dekat USM dan seni halus. Dan sekarang ni pun dah nak tunggu pension. Pension saya ambil awal lah, saya tak ambil 60, saya ambil 56. So ada dalam 2 tahun lebih lagi lah, 2 tahun 7 bulan 8 bulan macam tu. Selepas itu saya akan full time dan akan mula travel lah. Travel, artis travel lah. InsyaAllah, amin. Artis travel tu maksudnya apa? Saya akan mula bergerak dari insyaAllah kalau panjang umur, dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi setiap tempat tu saya akan menghasilkan karya. Lepas tu kalau ada terjual, saya boleh gunakan dana tu untuk bergerak ke satu negara lain lagi. Macam itulah cerita dia lebih kurang. Doktor, berapa tahun dah mengajar di UMS? Di UMS lebih kurang dah 14 tahun. Guru saya mengajar lebih kurang 16 tahun. Dah 30 tahun dah dia berkhidmat. 30 tahun lah pengalaman mengajar. Sepanjang pengalaman mengajar, semuanya mengajar seni visual? Ya, saya memang seni. Saya punya sijil perguruan pun pengajian Melayu pendidikan seni. Tapi saya lebih berat ke pendidikan seni, so pengajian Melayu dah lupa. Di universiti selepas tu memang semua dalam bidang seni lah, seni halus. Waktu doktor belajar di sekolah Cina, boleh cakap Cina? Dulu boleh, sekarang dah lupa semua. Banyak dah lupa. Sebab awal-awal 80-an tu dia memang pengantar, sempat 2 tahun pengantar dalam bahasa Inggeris, bahasa tua. Lepas tu sekolah-sekolah macam ni dia banyak ada hubungan dengan mubalik gitu kan. Itu cerita dia lah. Sepanjang berbelas tahun, 30 tahun 30 tahun. mengajar, apa pengalaman yang sangat best? Saya macam inilah. Saya tidak menduga menjadi seorang ahli akademik. Sebab dalam kepala saya adalah anak nelayan. Mungkin besok saya akan jadi nelayan. Itu mula-mula dalam kepala. Even saya dapat tawaran ke maktab perguruan pun, saya masih tak percaya. Yang dalam hati saya tetap akan jadi anak nelayan. Itu yang. Jadi pengalaman yang sangat manis lah, manis. Saya menjelajah ke seluruh negara maupun beberapa negara disebabkan oleh seni. Disebabkan oleh saya mempunyai anugerah Tuhan bagi saya pandai melukis. Di situ saya boleh travel. Kalau tidak, mustahil sebagai seorang anak nelayan dari pulau-pulau kecil yang daif
mustahil akan sampai ke satu tempat di luar. Jadi yang membawa saya tu karya-karya saya ni. Jadi itulah yang saya anggap satu kenangan yang perlu. Sebab itu sampai sekarang saya tidak berhenti melukis. Sebab saya yakin dengan inilah bidang yang saya perlu mengabdikan diri ya. Sebab kalau seangkatan dengan saya pun ramai yang dah tak berhenti, lama dah berhenti daripada maktab perguruan, even daripada universiti ramai sudah berhenti. Saya tidak. Sejak tahun 1989 sehingga sekarang tak pernah berhenti. Berhenti tu berhentilah seminggu 2 minggu outstation kan. Maksud dia tak adalah berhenti berbulan-bulan, tak ada. Tak ada, memang sentiasa ada. Jadi kenangan manis saya itu, saya dapat travel disebabkan seni ni. Okey. Tadi kenangan manis kan? Kita tanya jugalah kenangan pahit sepanjang 30 tahun berkarya, mengajar. Okey, saya pertama sekali pameran solo saya yang pertama pada tahun 1995. Saya ini bukan kenangan pahit tapi perlu dikenang. Saya pamerkan 75 buah karya, yang terbeli satu je. Itu pun yang paling kecil dan kawan yang beli sebab nak sokong. Tu. Yang pahitnya dalam dunia seni bagi saya itu je. Cuma dalam dunia perkhidmatan pendidikan ni kita faham. Sampai satu tahap kadang-kadang kita terfikir, yalah sekarang mungkin nampak okey, tapi awal pengelebihan saya kan, seni ni seolah-olah macam dia agak terpinggir ya. Bukannya nak menghukum, bukannya nak buat satu penyetaan, tapi masa tu saya rasa. Tapi sekarang saya rasa alhamdulillah sepanjang 30 tahun ni, kalau dulu saya buat pameran, banyak pameran. Dengar saja bunyi saya pergi. Tapi sekarang saya dah mula select. Maksudnya saya hanya fokus kepada pameran grup kecil, pameran solo. Saya dah pameran solo yang ke-20 kali tahun depan ni, ke-20 kali. Itulah yang kadang-kadang dalam dunia akademik dengan dunia sebagai seorang pelukis ni beza. Tapi saya tidak pernah jadikan beban. Malah saya kadang-kadang terfikir, aku rasa kerja aku ni bukannya pensyarah, kerja aku adalah pelukis. Saya jadi sampai tahap tu. Tapi alhamdulillah bila saya ke universiti, kemahiran, ilmu-ilmu yang saya belajar selama 30 tahun dalam bidang ni, saya manfaatkan kepada student-student saya lah. Jadi, ialah kadang-kadang student ni dia tengok, dia macam saya mengajar catatan, pelajar pun nak tengok catatan dia, baru dia rasa confident. Betul lah dia boleh mengajar catatan. Macam tu, kalau saya mengajar drawing, jadi itu saya boleh gunakan. Jadi dalam masa yang sama pun saya berkongsi dengan student saya. Itulah yang saya dapat share sikit lah. Tadi doktor cerita pasal pameran solo yang pertama, yang terjualnya satu je kan? Ya, betul. Tak mematahkan semangat doktor Tak. Hingga jadi 20 kali solo tu? Ya, kan? Saya tak pernah. Itu lagi kadang-kadang terasa sebab masa tu saya mengajar di Kota Merudu. Kota Merudu tu lebih kurang 150 km daripada Balai Seni Lukis Sabah. Kemudian jalan dia tak jalan macam sekarang. Dia jalan pergunungan berliku-liku macam jalan pergi Cameron Highland tu. Lepas tu tak ada transport. So saya menumpang bas mini dan painting besar-besar. Lepas tu driver bas mini tu tak boleh, dia kata masuk di tempat duduk tu. Sebab orang lain nak duduk. Jadi saya dekat pintu tu. Saya susun painting kat pintu, saya duduk dengan tempat tetangga naik van tu. Bukan dekat cushion dia, dekat kerusi tu. Saya pegang painting tu. Cabaran dia. And then masa tu saya ingat saya punya wife ada painting-painting watercolor. Wife saya pergi minta sumbangan tau kepada yang dia kenal kan untuk beli framing. Untuk beli frame. Itulah yang, tapi saya tak pernah patah sebab saya anggap melukis ni masa tu hobi, dan setiap kali saya hasilkan karya dalam kepala saya bukan untuk dijual. Kalau orang datang belilah. Itu je. Saya tidak, dan saya satu lagi kan, saya tidak suka terima tempahan. Bila aku terima tempahan memang stres. Memang stres, sangat stres. Jadi saya tidak, kalau dia nak belilah, tak nak sudah. Tadi doktor cerita tentang anak nelayan. Ini pertama kali juga kita dengar anak nelayan jadi pelukis. Kan? Dan jadi doktor. Ramailah kita dengar kan, tapi ini anak nelayan di pulau kan. Jadi mungkin doktor ni menjadi sumber inspirasi
anak-anak nelayan ataupun anak-anak di pulau yang lain untuk belajar dan sebagainya, apa apa kita kata sumbangan atau kegiatan doktor di pulau untuk menyemarakkan lagi perkara ni? Okey, bila saya masuk ke Universiti Malaysia Sabah sebagai pensyarah, masa tu saya belum ada PhD. Bila saya lihat temuduga pelajar-pelajar masuk, saya tak jumpa pelajar-pelajar daripada kepulauan saya. Yang banyaknya daripada pantai timur, daripada Semporna, Semua Sandakan kan. Jadi saya terfikir, kenapa mereka tidak ada ya? Jadi mulai daripada situ saya mula masuk ke pulau-pulau. Saya tak kempen, tapi saya galakkan mereka pergi belajar. Jadi selepas saya ramailah, ada 2-3 orang. Lepas tu dia menyebar tau. Dah ramai yang dah grad balik ke pulau, dia cerita dah. So sekarang alhamdulillah ramai. Dan daripada pulau saya ni, Kampung Lagatun Pulau Sirk ni, ada anak buah saya 2 orang, 3 orang. Satu yang ada masters, dah ambil masters, 2 ambil degree, 1 diploma. Itu yang daripada pulau saya lah. Dulu memang tidak ada lah. Jadi saya melihat kemiskinan dan kedaifan itu bukan penghalang untuk berjaya. Dan saya yakin orang yang ramai berjaya sekarang ni pun sebab melalui kesusahan. Saya memang daripada dulu masters, PhD, saya memang tidak ada scholarship. Tapi saya memang tetap struggle lah. Sebab itu anak-anak saya semua di universiti kadang-kadang, please lah nak mohon scholarship. No, kata. Sebab saya percaya ada lagi orang di luar sana yang lebih susah memerlukan scholarship tu. Jadi sekarang di pulau dah mula. Dan ada kadang-kadang kalau macam musim-musim interview, ada yang telefon minta advice macam mana cara mohon, subjek apa yang sesuai. Dan kadang-kadang satu tahap dah jadi macam tengah-tengah malam telefon ni kan rasa macam menyusahkan. Tapi bila fikir balik, dengan siapa lagi mereka nak bertanya? Sebab saya adalah satu-satunya daripada kepulauan di pulau saya tu yang memegang PhD holder setakat ni lah, jadi itu dia orang rasa macam inspirasi. Itu yang alhamdulillah idola. Okey, pendidikan di pulau ni membawa mereka kembali ke pulau, dan ada apa-apa yang berlaku tak? Nampak ketara sebelumnya tersebar pendidikan dengan adanya yang sudah berpendidikan. Okey, sebelum dulu masa saya kecil dekat pulau ni, kita lihat sejarah yang tu dulu. Mereka ni hanya sampai ke sekolah rendah. Ibu bapa selalu akan menekankan yang penting pandai membaca, pandai menulis, pandai mengira. Stop, tak payah sambung. Jadi saya tak boleh terima yang itu. Jadi saya tak boleh terima. Jadi mereka kebanyakan mereka sampai ke situ. Jadi nelayan balik, kahwin, beranak pinak dan sebagainya. Jadi bila saya lepas, saya dah mula balik. Dan kalau kita lihat di Pulau Sik tu, walaupun dia kecil ni kan, macam anak buah saya kan dia lulusan agama yang jadi imam tu kan. Dia mula boleh buka dengan membaca Iqra, benda-benda tu agama sudah mula. Dan kadang-kadang dia ajar menulis, yang basic ni kan dia ajar menulis semua kan. Dan di pulau-pulau lain pun dah mula berkembang dengan bagus, alhamdulillah. Macam Pulau Tigabu, Pulau Banggi, semua dah berkembang dengan baik. Terdiam saya sebentar cerita tentang idola pulau Kampung Lagatun Pulau Sik ni. Nanti mungkin boleh tengok video-video YouTube ya, yang betul. kita share. Ya, betul tentang travelog di Pulau Lagatun. Ada banyak Arca perkara di sana lah. Ya. Baik doktor anak nelayan, lukis tentang kehidupan laut kan. Ini memang sangat rapat dengan doktor kan. Betul. Doktor pernah cuba perkara lain selain daripada kehidupan laut? Okey, sebelum ni 10 tahun pertama penglibatan saya dalam bidang seni ni, sekitar awal 20-an, sebelum masuk 30-an tu, semua bidang saya buat. Tapi saya tak berjaya tau di situ. Semua, kadang-kadang tengok painting prop Wang Damit, mula tiru sikit, macam tu lah. Andy Warhol semua, Jackson Pollock. Jadi bila saya masuk ke universiti, saya ingat kata-kata Prof Hasnul. Masa tu Prof Hasnul ni, dia dengan saya saya rapat dengan dia. Dan dia selalu saya kira panggil jadi penilai luar. Saya dengan Prof Hasnul ni, beza umur tak jauh.
Sebab saya masuk universiti tu. Satu lagi, saya masuk ke universiti tidak sama macam orang lain. Umur 20-an. Saya umur 30-an masuk. Sebab tak mampu ke universiti masa tu. Setelah saya masuk ke universiti, baru saya dapat dah mengajar jadi cikgu, barulah ada kemampuan ke universiti. Jadi saya cerita dengan ni. Prof Astor tak cerita pasal ikan ni. Dia cerita macam ni. Dia kata nak berjaya dalam hidup ni, kita kena buat sesuatu yang kita tahu, yang dekat dengan kita, kita alami. Kita rasa seolah-olah berada dalam dunia tu. Saya fikir tau, berbulan-bulan balik. Masa tu saya student, berbulan-bulan saya fikir. Gini. Lepas tu saya dapat, idea tu dapat bila masa saya sekolah menengah, saya kerja dekat ni, pasar ikan. Jadi pasar ikan, saya tahu bapak saya nelayan, dia jual ikan, contohlah dua sekati 60 sen. Tetapi orang tengah, dia beli 60 sen, dia boleh jual sampai 5, 6, 7 ringgit. So saya nampak macam tidak ada keadilan. Saya dah mula jadi macam ni, mengkritik tau, jadi pengkritik. So keluarlah Siri Jerung. Siri Jerung ni. Salah satulah Siri Jerung. Ni. Ini. Siri Jerung Siri Jerung dia makan tu ikan. Ikan tu saya andaikan sebagai nelayan dan kita tengok dia punya buat mata-mata ikan tu pun macam budak-budak. So seolah middleman ni membudak-budakkan nelayan. So Siri ni paling berjaya lah. Siri ni paling berjaya dan tidak pernah. Dan ini pun saya dapat sedikit advice daripada Prof Asnor masa saya student lah. Sebab saya punya final year student project ini, Siri ni. Jadi di situlah saya balik, saya fikir saya ni nak nelayan. Mula-mula agak struggle jugalah buat siri-siri, pollution series semua kan. Dan daripada pollution series, siri kepala ikan, siri jerung, lionfish, gerupa, green turtle dan yang terbaru ni Atlantis. Atlantis ni sebenarnya terjentik. Saya cuba buat sesuatu yang baru. Malah rombongan saudara Syuk pun pernah sampai. Pulau Lagatun tu indah. Jadi kalau tidak dijaga dia akan hilang. Jadi saya dapat idea tu. Saya mula memikirkan apa yang sesuai nak bagi siri ni. Akhirnya saya kawan-kawan saya lalu bergurau. Dia kata Aquaman from Pulau Sik, Aquaman. And then Patch kan dia cakap The Man from Atlantis. Saya mula buat research. Jadi saya baca apa tu Atlantis. Atlantis satu kerajaan, kingdom yang besar zaman tu. Jadi saya tengok Atlantis tu hilang. Begitu besar empire dia hilang, ditelan oleh laut. Jadi saya akan ulas, kalau Pulau Sik ni tidak dijaga keindahan dia, mungkin juga dia akan hilang macam Atlantis. So terbitlah sini. So saya persembahkan dalam bentuk pandangan atas, sebab kita hanya boleh lihat keseluruhannya daripada pandangan atas. Saya boleh lihat pun dari pandangan tepi, daripada pandangan tepi. Inilah dia punya idea pertama tu. Yang jerung, nampak tak yang orang tu, dia tak bawa panak ataupun senapang ikan, tapi dia bawa dayung dalam laut. Dayung tu sinonim dengan bajau laut. Ada kita kasi berdiri dia. Posisi yang sebenar dia. Tapi kalau kita lihat, tengok dia punya jerung. Jerung dia tak wujud kat sini. Ini betul-betul shark yang dekat negara lain tu. Dengan muka dia ganas kan. Ini represent Saya. doktor lah ni. Pakai dayung. Tapi nak berhadapan dengan Jerung yang besar macam ni. Ramai orang nak painting tapi saya macam tak nak bagi ya. Painting ni dia something kan something dengan muka ala-ala apa ni dalam filem Nemo tu kan. Lepas tu garang muka dia jerung tu kan, something kan. So dari situlah timbulnya ilham untuk Ni Atlantis ni. Dan saya berterima kasih kepada Kak Pas Ismail kan. Pak Ismail. Dia bagi saya satu filem lama, The Man from the Atlantis. Saya cari filem tu. Itu tahun 50-an I think. The Man from Atlantis. Kita cari kan, mula study ya. So dapatkan ilham-ilham juga. Dan imej-imej ikan ni memang yang sinonim dekat pulau ni lah. Macam ikan apa ni pari helang tu. Itu memang pari paling sedap lah. So maknanya doktor, research doktor bukan sekadar membaca sajalah. Bukan. Menonton juga. Saya menonton. Saya banyak menonton filem. Menonton filem. Saya memang penggemar filem, terutama filem Tamil.
Filem Tamil memang saya, sebab filem Tamil dia macam nama Rajinikan, Surya semua tu kan, Tamana Bhatia semua memang tengok Surya, BJ. Sebab filem-filem ni dia punya bos yang asal tu, dia punya idol apa ni, legenda tu Rajinikan. Rajinikan semua kan. Sebab filem dia dekat di hati saya sebab dia berkaitan dengan situasi kemiskinan, macam mana dia berjaya. Saya tengok. Tapi biasalah filem India ni dia kereta api tu ada, pecah batu bata tu biasalah. Tapi konten dia sangat kuat sebenarnya, sangat kuat. Jadi saya banyak mengilham daripada filem. Kadang-kadang kalau macam nak ke dasar laut, saya tak ambil foto. Saya lebih suka ambil video. Daripada video tu saya boleh nampak movement ikan. Jadi kalau kita ambil gambar, dia still, dia flat macam tu kan. Tapi kalau kita ambil gambar ikan, kita on dekat komputer, kita boleh nampak movement tu. Sebab itu kalau terlihat siri-siri awal saya kan, Garupa series, Turtle series tu, dia semua daripada video. Okey doktor. Kalau nak cerita pasal doktor ni panjang ni. Panjang, Kan? tak habis. Nak kena datang berguru dengan doktor ni sebenarnya kan. Jadi 3 hari 2 malam belum tentu lagi ni habis ni. Tak habis. Jadi mungkin sedikit nasihat untuk pelukis muda, anak muda yang nak menyambung pelajaran dalam bidang seni. Sebab ada stigma mengatakan seni tak boleh cari makan. Tapi melalui bual bicara ni, saya yakin dengan 200 painting setahun, dan saya tak nampak pun 200 painting kat sini. Kemana painting tu? painting tu mesti dah dijual. Ya, betul. Dah dijual. Jadi boleh hidup kan? Boleh. Boleh hidup. Mungkin sedikit nasihat atau pandangan doktor tentang stigma seni tak boleh hidup. Apa pandangan doktor? Okey, pertama sekali dalam seni ni kepada young generation, especially student-student ni kan, dalam arts dia tidak ada shortcut. Itu klausa yang perlu diingat. Maksud dia tak boleh berlakunya peniruan dengan ni. Memang kita belajar daripada peniruan, tapi untuk berjaya kita kena melihat mencipta satu identiti. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada keyakinan, yakin bahawa bidang tu boleh pergi. Dan saya yakin bidang ni mempunyai masa depan yang sangat cerah. Mungkin di Malaysia dalam tahap 90% mungkin. Tapi di luar negara sudah mencapai 200% peluang berjaya dalam bidang ni. Jadi kepada pelajar-pelajar yang bergerak dalam bidang ni, bukan bermakna macam saya buat painting, bukan bermakna saya tidak tahu seni elektronik. Saya juga di antara base seni elektronik. Bukan bermakna saya tidak tahu medsos. Kena seiring dengan itu. Sebab medsos pun penting untuk ni. Apalagi sekarang ni, karya-karya seperti ini sebenarnya boleh menjadi satu pendapatan yang lebih lumayan. Disebabkan teknologi sekarang dengan media, teknologi, tak perlu lagi cari advisor untuk marketing. Kau sendiri boleh jadi market dengan media media sosial yang begitu cepat sebenarnya. Jadi saya nasihat pada pelajar-pelajar, kalau memang berniat nak serius kat dalam bidang ni, serius. Kalau hanya setakat untuk dapat ijazah, nak dapat keperluan, itu lain cerita lah. Saya bercerita, saya advise kepada pelajar-pelajar ataupun yang generation yang nak bergiat dalam bidang seni ni, seni ni memang subjektikal. Maksud dia tidak ada fix kau buat orang kena jual, tak ada. Tapi yakin dengan satu falsafah. Setiap karya seni yang kita dihasilkan tu mesti ada peminat dia. Tapi cuma ditentukan oleh masa dan waktu. Sebab itu kalau kita lihat macam saudara Syuk tengok di rumah saya kan, mungkin dalam sekarang ni ada dalam 100 lebih. So mana lagi yang 100 tu? Itu dah sampai masanya orang ambil lah, macam itulah. Dan saya tidak meletakkan satu tahap macam contoh painting ni. Painting ni saya biasa jual dalam di antara 20 hingga 25k. Kadang-kadang orang datang ke rumah, tolonglah saya ada 2,000, 3,000. Okey. Sebab saya pegang dengan falsafah konsep rezeki. Itu pesan arwah ayah saya. Ada rezeki, orang ni ambil. Jangan berkira sangat. Jadi saya pegang falsafah tu berpuluh tahun. Dan alhamdulillah lah saya tak pernah putus rezeki. Dan dalam masa yang sama, hati kena ikhlas. Dalam membuat karya ni hati kena ikhlas. Jangan fikir nak jual lah. Tapi kalau kau memang bidang kau nak buat untuk dijual, company tu lain cerita. Tapi sebagai seorang artis, pertama sekali, tiada jalan shortcut. Buat karya ikhlas. Bidang yang kau tahu, kau alami,
kau berada di dalam. Sebab bila kau bercerita balik, kau tak perlu tengok teks. Sebab itu dunia kau. Sebab itu kena terlihat. Saya sebenarnya idola saya sebenarnya yang rapat orang Sabah itu Prof Wang Damit. Wang Damit Ahmad. Dia pun sangat baik. Saya pun berkunjung dengan dia juga. Dan dia seorang yang sangat beri nasihat. Dan dia kalau kita lihat karya-karya dia berkaitan dengan diri dia. Cerita kampung halaman dia, dunia dia sebagai nelayan, macam Iragau, semua tu kan, ombak di Kuala Penyu dan sebagainya. Jadi itu saya lihatlah. Dan kebanyakan terlihat pelukis-pelukis yang terdahulu pun, macam Van Gogh semua tu kaitan dengan diri dia. Jadi keyakinan saya tu makin kuat, makin kuat. Dan saya iakan apabila Prof Hasnul cakap, benda yang kita boleh delivery dalam karya tu ialah benda yang kita tahu, kita faham. Jadi saya rasa apa yang saya faham, ini. Jadi saya nasihatkan itulah pada yang generation, karya seni ini mempunyai perspektif dalam bidang seni, perspektif yang sangat besar. Kalau betul-betul kita faham sebenarnya, hampir seluruh hidup kita ni dipaksikan oleh seni. Pakaian, kereta, rumah, semua seni. Cuma kadang-kadang satu masa, orang mempertikaikan itu. Itu hakikat dia. So, saya suggest pada anak-anak pelukis baru ni, itulah ya. No shortcut, belajar buat betul-betul dan yakin. Konsisten. Satu lagi, jangan berkarya ikut musim. Ada pertandingan baru nak buat karya, ada pameran baru nak buat karya. So, kau tidak akan konsisten. Kau kena buat lah. Kau jadikan sebahagian daripada kehidupan. Macam saya, kehidupan saya tu lah. Balik kerja buat tu. Bila kau ada pertandingan baru kau nak buat, aku selalu gelar macam ni, pelukis pertandingan. Pelukis pertandingan. Saya pun juga banyak belajar ilham daripada ni Otai, Med Anwar. Saya tengok macam mana dia buat karya, Iban, saudara Ramlan, Prof Ramlan pun kan. Ini semua senior-senior, pensyarah-pensyarah yang senior daripada saya. Tapi saya bangga sebab mereka bila kita bertemu, tak ada batas tu. Dia macam rakan dia. Macam Med Anwar, Abang Med Anwar ni memang hebat lah. Memang hebat lah. Dan saya pegang pada dia. Dia tidak pernah menjual karya dia. Kadang-kadang saya sembang dengan dia, biar orang datang. Macam itulah. Jadi Alhamdulillah walaupun di Sabak ni, kadang-kadang orang kawan-kawan dari luar pelik. Macam mana Zaimi boleh buat painting banyak? Macam mana orang beli? Sedangkan di Sabak ni, bukan ada kolektor yang khusus. Tapi saya Alhamdulillah, di Semenanjung, pameran saya akan datang ni, ini pertama kali saya berada di Semenanjung buat pameran solo. Karya-karya saya sebenarnya banyak keluar daripada Sabak ke luar negara. Jadi saya nampak orang luar yang lebih menghargai. Saya dah mula fokus kepada Sabak. Jadi yang di Semenanjung ni, Siri Atlantis ni tidak dipamer dekat Sabah yang pertama, tapi pamer dekat Semenanjung. Sebab itu karya dia memang dibuat secara serius. Dan saya harap penerimaan nanti pameran ini, rakan-rakan ada di seluruh Semenanjung, sama-samalah kita meraihkan Atlantis, Pulau Sik ni. Tadi Prof sebut antara beberapa nama idola artis-artis tempatan. Ada idola artis di luar negara? Saya sebenarnya sangat kagum dengan Jackson Pollock. Saya punya karya-karya awal tu ada Jackson Pollock. Saya baca Jackson Pollock. Dia jarang menggunakan berus. Dia menggunakan stick, kayu dan sebagainya. And then masa tu saya tengah buat siri tu. Saya tengah buka cat menggunakan screwdriver. Bila saya tarik screwdriver tu, keluar satu jalur. Aku pun buat pakai screwdriver lah, kononnya ada stick. Jadi memang Jackson Pollock, Andy Warhol. Andy Warhol ni sebab saya juga seorang pelukis yang sebelum ni menggunakan silk screen dalam karya. So saya banyak membaca Andy Warhol. Memang Jackson Pollock so far. Baik Doktor, tentang studio. Semua artis perlu studio? Perlu membaca, perlu travel? Apa pendapat Doktor? Okey, kita mula dengan studio. Bagi saya studio tu apa saja bentuk dia, janji ada tempat dia melukis dan selesa bagi dia, bukan selesa pada orang luar. Okey, jadi kena selesa dengan dia. Jadi maksud dia sebatik dengan tu. Okey, perlu membaca.
Sebab ilmu kena dibaca. Salah satu jalan ilmu tu perlu dibaca. Sebab itu kita dalam Islam bacalah, disebut kataan bacalah. Okey. Yang kedua, travel penting. Sebab bila kita travel, kita tidak akan rasa syok sendiri. Kita rasa kita hebat. Bila kita travel, kita nampak apa lagi yang berlaku di luar sana. Kita nampak macam mana, mungkin kalau kita ke Indonesia misalnya, kita nampak macam mana giatnya masyarakat di sana. Macam mana karya dia. Kalau kita ke Eropah, kita nampak macam mana all painting, all masters painting macam mana dia buat bertahun-tahun. So pengalaman-pengalaman ini akan memasakkan kita. So perlu travel, cuma bergantung kepada kemampuan individu lah. Membaca memang sangat perlu membaca. Sebab itu akan membezakan kita berilmu ke tidak. Kadang-kadang kita lihat orang buat karya di situ saja. Bila dia membaca, dia akan nampak banyak lagi. Membaca tu bukan semestinya nak baca tentang seni. Tapi membaca dalam tema yang lain pun sebenarnya lebih baik. Kadang-kadang ada pelukis sekarang misalnya, dia nak buat Masters PhD. Dia mungkin ambil daripada puisi, dijadikan karya. Sebab itu juga satu pembacaan. Jadi boleh senang membaca. Nah, membezakan kita. Membaca. Jangan, saya tidak ada PhD, saya tak ada doktor, saya tidak ada ijazah. No, itu bukan. Janji kau boleh membaca. Sebab itu saya cuba mengurangkan batas. Kadang-kadang kawan-kawan tanya, kenapa tak doktor tak gemar dipanggil doktor gini-gini. Sebab bagi saya itu adalah jadi border. Bagi saya doktor yang saya ada tu hanya untuk akademik sana. Di luar saya tetap sama. Jadi terpulang pada individu lah. Tapi saya punya saranan, artis kena membaca. Kalau ada rezeki boleh travel. Kalau tak travel ke luar negara, travel kat dalam Sabah pun okey. Ada rezeki sikit, travel kat Sarawak, travel kat Semenanjung, keluar kan. Memang kena travel. Sebab kita akan lihat budaya lain. Yang kedua, nak berjaya dalam bidang ni, kita kena present surrounding kita lah, kesekiran kita. Kalau kau bajau laut, kau cuba promote bajau laut. Sebab orang luar tak akan tahu. Macam grup hari tu saudara Syuk datang. Kalau you tak datang ke pulau, you tak tahu. Jadi tapi saya boleh bagi tahu orang melalui karya. Dan orang luar, contohlah kat Malaysia, pelukis-pelukis, orang luar, kolektor-kolektor luar, dari barat misalnya. Dia tidak akan datang ke Sabah ni nak beli painting ala Van Gogh. Dia nak mesti beli painting yang berbau Borneo. Jadi kita kena macam itulah. Local content, kearifan tradisi. Terima kasih doktor. Banyak sharing hari ini. Boleh, insyaAllah. Kata-kata akhir untuk artis-artis, bakal artis di luar sana. Okey, untuk artis semua ni, satu dalam seni ni kau nak konsisten. Kalau dak mula memang niat, memanglah semua bekerja, saya pun bekerja. Tapi dalam karya, saya memang konsisten. Maksud dia, saya sentiasa akan berkarya. Sebagai seorang pengamal seni, perupa, pelukis, engkau tak ada makna kalau kau tak melukis. Pertama. Yang kedua, engkau janganlah jadi pelukis bermusim. Nanti orang gelar kau jadi pelukis musim. Kalau nak betul-betul pelukis, buat. Setiap masa, tak semestinya hari-hari. Mungkin seminggu sekali, sentiasa ada. Yang kedua, kalau nak berjaya kat bidang ni, memang ada niat nak jadi pelukis, material kau kena jaga. Bila nak buat painting, baru nak pergi beli color. Ini salah satu menyekat motivasi. Motivasi. Apalagi kalau kat Sabah ni, nak cari canvas pun susah kan, nak cari color pun susah. So itu advice daripada saya. Sentiasa berkarya kalau nak jadi pelukis. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.